Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi pula. Selamat petang. Boleh dengar Petang, saya? Miss. Petang everyone. Boleh, Miss. Boleh. Okey, kenapa tak cukup orang ni? Macam ramai yang tak ada ni. Waalaikumsalam. Okay, so we are recording. So first of all, quiz last week sebenarnya ada satu soalan yang tersalah soalannya. Okay, tapi saya rasa seorang je yang bagi tahu saya. Seorang je yang bagi tahu saya. So siapa yang nak tahu dekat mana salah tu pergi check balik quiz kamu, tengok apa salah soalan tu. Tak salah lah, cuma tertinggal something. So jawapan tu kamu tak dapat lah. Okay, and the second thing ialah sekarang kita berada di week keempat. Okay, yes patutnya week ketiga tapi supposedly week yang pertama hari tu yang kamu cuti hari tu itu diconsider sebagai minggu pertama lah. So sekarang kita berada di week 4. So sekejap. Okay, so ini jadual kita, kita punya lesson plan lah. So macam apa yang kamu tengok dekat sini dekat week 5 which is next week. Ya, saya tahu week 5 hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan probably Jumaat dan sebenarnya memang Jumaat lah ialah cuti. So maksudnya minggu depan satu minggu kita akan cuti. Betul tak hari Jumaat cuti? Cuti kan? Next week? Cuti. Cuti, betul kan? Cuti Chinese New Year. Yes, betul. Tapi dalam lesson plan kita week 5 masih ada. That means we are supposed to cover 2.3 ni, which is 2.3 tu saya dah naik ke atas. Kita boleh habiskan dalam minggu ni. And supposedly chapter 3 kita kena habiskan minggu depan. Tapi kita dah hilang satu minggu lah kiranya. Dan minggu depan juga kalau kamu tengok dekat sebelah kanan ni, ialah di mana assignment yang pertama, which is individual assignment kamu akan diriliskan. Okay, so you have 2 weeks to cover assignment, your individual assignment dan akan submit pada minggu yang ke-7. Okay. Individual assignment ialah chapter 1 dan chapter 2 subjective questions which is you have to show full working stats. Okay. Full maksudnya penuh lah. Okay, tak semestinya jawapan kamu sahaja betul. Everything kena betul baru kamu boleh dapat full marks. Kalau jawapan sahaja betul, tak dapatlah markah and saya tak akan bagi jawapan juga. Okay, ini ialah individual assignment. Yes, boleh tanya saya. Kalau nak tanya, make sure complete dulu kerja kamu baru tanya saya. Jangan setiap step kamu tanya. Macam tu apalah guna saya bagi kamu assignment. Okay, kalau macam tu saya lah yang buat sendiri. Okay, so satu lagi saya nak cakap ialah next week tu ialah daripada 31st sampai 6th of February. Untuk kelas F9, next week tak silap saya 4 Februari Madam Zati akan masuk dah. So saya pun tak pasti lagi lepas cuti ataupun minggu ke-6 tu akan jadi face to face ataupun tidak, bergantung kepada kamu kena quarantine lagi ataupun tidak. Masih lagi tak pasti. Tapi kalau kita dapat face to face nanti minggu ke-6 tu kamu akan bersama Madam Zati lah untuk kelas F9. Okay, malang sekali kita tak dapat pun berjumpa. Okay, itu sajalah. So for chapter 6, ada apa-apa soalan ke sebelum saya mulakan? Ada soalan? Tiada lagi? Okay. No, Miss. Alright. So for chapter 2, okay, macam saya cakap, dah tengok video 2.1 and 2.2? Sudah, Miss. Sudah. Okay, Sudah, 2.1 Miss. punya exit ticket ialah hari ni. Okay, submit before 12 midnight malam ni. Okay, 2.2 punya exit ticket, ET5 kamu hari Khamis nanti. Tapi saya suruh tengok video sebab saya nak cover hari ni topik 2.1 dengan 2.2. Okay, kalau saya suruh tengok video 2.1 je, saya membazir 1 jam untuk cerita pasal severable sahaja. Sebab tu saya suruh tengok both videos. Both subtopics. So, chapter 2 very simple sebenarnya. Kita cuma ada how to solve differential equation by using separable variables, how to solve differential equation by using integrating factor dengan application. Which is application ni sebenarnya kita apply dua benda ni. Okay, yang lebihnya kepada separable variables lah. Okay, senang je sebenarnya chapter 2 ni. Okay, kita tengok dulu beberapa soalan. Sebelum tu, kita tengok exit ticket 4 ni. Ada beberapa orang yang tanya. So, saya tak naklah buat kan.
sepatutnya jawapan akhir kamu akan dapat probably something like this. Modulus y equals to exponent 3x square minus 2 power 3 over 2. Okay? Sekejap, sepatutnya dia akan berakhir dekat ln y equals to 3x square minus 2 power 3 over 2. Please take note benda ni, saya tak nak kamu hantar benda yang salah. Lepas kita buat particular solution, yang ni saya ada bagi tahu dalam exam, dalam komen tu. Soalan ni tertinggal x dengan y dia. Which is x dengan y dia berapa yang saya cakap? Berapa x dengan y dia? Find the particular solution for 1 dengan negatif E. 1 Satu and negative. negative E. Alright, thank you. 1 and negative E. So kita dah cari general solution kita substitutekan x equals to 1, y equals to negative E, which is kamu end up dengan equation yang ini. Okay, so ada saya cakap kalau integrating factor you have to make your y as a subject. Okay, for separable it doesn't matter, tapi kalau soalan tu suruh kamu show ke your choices of answers memang dah tunjuk y sebagai subject, kamu terpaksa lah. Okay, tunjukkan y sebagai subject. Tapi untuk subjektif, separable tak kisah. Okay, kamu boleh tinggal kerja jawapan kamu, general solution kamu macam ni. Bukan general, particular solution kamu macam ni. Tapi kalau integrating factor mesti kena jadikan y sebagai subject. Okay, contohlah untuk soalan separable ni kita nak jadikan y sebagai subject. Okay, so maksudnya kamu nak hilangkan ln ni. Okay, so bila kita nak hilangkan ln, kita akan exponent both side. So bila exponent both side tu, benda ni, dua benda ni akan jadi power dia. Okay, dia akan jadi power dia. So it will be looking something like this. Macam mana ni? Exponent ln modulus y equals to exponent 3x square minus 2 power 3 over 2. Okay, so semua orang tahu exponent dengan ln ialah 1. Okay, so kita boleh cancel dia, which is dia akan turun jadi modulus y equals to exponent 3x square minus 2 power 3 over 2. Tapi kenapa jawapan saya dekat sini ada negatif? Kenapa jawapan saya ada negatif? Tak tahu kenapa. Kita punya y ialah modulus. Okay, bila y kita modulus, maksudnya y kita punya function ada positif and ada negatif. Which is ada y equals to positive 3x square bla bla bla, y equals to negative exponent 3x square bla bla bla. Okay, so saya tunjuk sikit graf kita macam mana bentuknya. Alah, hilang dah. Modulus y equals to exponent power bracket 3x square minus 2 power 3 divided by 2. Betul tak? Kan? Alright. So graph kamu akan nampak macam ni. Okay, modulus y equals to E 3x square minus 2 power 3 over 2. Sebab dia ada modulus. So nampak ada atas dengan yang bawah. Okay, so ada atas dengan yang bawah. Maksudnya dekat sini, apa yang kita boleh buat dengan graf ni, dia lebih kurang macam graf yang split dengan quadratic tu lah. Yang di atas ni represent graph y equals to positive 3x square minus 2, 3 over 2. Yang di bawah represent y equals to negative 3x square minus 2 power 3 over 2. Okay, the question asked to find the equation y at point 1 negative e. Okay, 1 negative e kamu tu berada dekat sini. Okay, 1 dekat sini, contohlah 1, 2, 3, 4, 5, sini 1. Negative e sama dengan berapa? Eksponen ialah negative 2.71, betul? Negative e kat sini. So graph kamu akan jadi, point 1 negative e tu akan jadi somewhere here lah. So dekat somewhere here tu,
graf apa? Y equals to negative E 3x square minus 2 3/2. Okay, sebab tu jawapan akhir kita ambil Y equals to exponent negative, tinggal Y equals to negative exponent 3x square minus 2 power 3/2. Okay, boleh faham? Boleh, Miss. Okay, so soalan dia tak susah pun, dia macam a little bit complicated sebab dia bagi point dekat sini and kebetulan graf kita pula ada modulus dekat sini. Okay, so kita kena consider lah kalau graf kamu graf yang normal linear sahaja tak ada masalah dekat sini. Okay, so there is no problem. Okay, boleh faham? So tolong hantar benda yang betul Yang atas ni, apa yang jadi atas ni boleh buat sendirilah. Boleh selesaikan separable kamu sendiri. Okay, so let's do this question here. So kita ada separable, hari ni kita akan tengok few questions solved by using separable variable dengan integrating factor. Tapi sebelum tu, soalan tak cakap, soalan jarang lah soalan akan cakap find, solve the differential equation, solve the following differential equation by using separable variables. Okay, jarang lah soalan pakai tahu kamu. Ada certain soalan boleh guna dua-dua, ada certain soalan satu je boleh guna. Kalau kamu guna satu lagi, kamu tak akan pun dapat jawapan dia ataupun dia akan jadi very complicated, very long working answers. Okay, so macam mana kita nak tahu kita nak guna separable ataupun integrating factor? Saya ada bagi tahu dalam video macam mana. Lihat sama ada 2 terms atau 3 terms. Yes, kita akan tengok ada 2 terms ataupun 3 terms. Okay, contoh kalau dia ada 1 equals to 2, ini kita akan guna separable variable. Okay, separable variable. SV, betul kan? Okay, betul. Kalau dia ada 3 terms, 1 tambah contoh 2 equals to 3, ini definitely akan guna integrating factor. Okay, tapi depends juga kepada soalan. Kadang-kadang soalan tu bagi 2 terms, tapi bila kita susun, kita dapat dalam 3 terms. Kita akan tengok nanti kat soalan yang di bawah. Okay, so for this type of question, kita ada dy over dx equals to xe to the power of 2x minus y. Kamu rasa kita nak guna, sebelum kita buat apa-apa lah, sebelum kita kata kita nak guna separable ataupun integrating factor, we know that the first thing that we have to do is we have to separate x dengan y. So kalau dua-dua 2x minus y sebagai power of the exponent, susah untuk kita separatekan. So kita kena separatekan dulu. Which is dia akan jadi apa dekat situ? E power of 2x divided by E power of y. Yes, betul. E power of y. Okay, ingat kita punya indices kita am divided by an is equals to am divided by an. Apa saya tulis ni? Sorry. Am divided by an equals to am minus n. Okay, so itu index rules kamu lah. Kita pecahkan dulu. So satu terms x, satu terms y. Okay, so sekarang kamu boleh nampak benda ni berduduk sekali. Okay, satu term. Sini ialah satu term. So kita ada 2 term je dekat situ. So obviously kita akan guna apa dekat sini? Separable ke integrating factor? Separable. Separable. Okay, so the first step of separable ialah we have to separate. Nama pun separable. So we have to separate the 2 variables yang kita ada. Okay, biasanya x dengan y lah, tapi tak semestinya x dan y sahaja. So the first step yang paling senang kalau tak nak confuse, naikkan sahaja denominator kamu ni ke atas dulu. Okay, naikkan sahaja. So we will have ey dy equals to x e to x dx. Okay, so kalau tengok ke sini terus dah jadi sini semua y, sini semua x. So very easy for us, integrate sahaja both side. Okay, so integrate ey dapat apa? Dy. Ey. EY. Right hand side macam mana nak integrate kan?
by part. By part. So yang di By sebelah part. kanan ni lah yang kamu kena fikir, salah satunya benda yang kamu kena fikir untuk integratekan. So balik kepada chapter 1, kita bawa kepada chapter 2. Sama je sebenarnya konsep dia, pergi daripada basic rule, substitution, by part dan boleh juga jadi partial fraction. Okay, kita pergi daripada atas ke bawah. Obviously tak boleh buat basic rule sebab kita ada 2 terms. Tak boleh juga guna substitution kalau kita letak ni sebagai u kita, u equals to 2. So x ni kita nak letak dekat mana? Tak boleh. So we are going to use by part. So we have u equals to x, ingat LPAT kamu, dv equals to e to x. So ini saya boleh buat laju-laju lah, saya harap semua orang tahu dah. E to x over 2. Okay, tolong jangan lupa divide by differentiate the power, divide by differentiate yang dalam, divide by differentiate the denominator. Okay, semua tu mesti kena ada divide by something, divide by differentiate something kalau kamu ada linear kat sini. Okay, linear kalau exponent tak kisah, linear ke quadratic pun boleh. So here the answer should be uv minus integrate v du. Okay, so kita akan end up dengan x e to x over 2 minus 1 over 2 e to x over 2. Okay, plus c. Saya keluarkan 1/2. Integrate e to x akan jadi e to x over 2. So final answer kita ialah x e to x over 2 minus e to x over 4 plus c. So kat sini ialah ey. Okay, tapi ingat dekat soalan ni dia suruh cari particular solution sebab dia bagi kita x dengan y kita. So we just have to substitute x dengan y dekat dalam general solution kita. So this is called as general solution. Okay, so substitute je, tak payah jadikan y sebagai subjek pun tak apa. Okay, sebab lagi senang untuk kamu terus substitutekan dekat sini. So apa tadi? y0 x0. So e0 at y0 x0. So kat sini akan jadi x e0 over 2 minus e0 over 4 plus c. So what's the answer for c? Sorry, kat sini 0 kan? X kita 0. X kita 0, so the whole thing akan jadi 0. Apa jawapan untuk c kamu? 1 over 4. 5 over 4. Okay, sini akan jadi 1. 1 over Sini akan jadi 4. 5 1. over 4. Okay, 5 over 4. So back to the general equation dekat sini, tinggal masukkan je 5 over 4 dekat C kamu. So we have ey equals to x e to x over 2 minus e to x over 4 plus 5 over 4. Okay, so nak selamat jadikanlah y sebagai subjek. So kalau nak buang eksponen ni kita buat apa? Kita buat apa kalau nak hilangkan? Oh, pergi Lon. sebelah. Learn both side. Okay. Ingat the expression ialah ln both side, bukan ln every term. Okay, ln both side. Ada yang akan buat macam ni. Okay, ln kat sini. Okay, kita sebut ln both side. Maksudnya ln di sebelah kiri, ln di sebelah kanan. Okay, so the answer will be y equals to ln. Semua ni lah, tulis kat sini. Okay, the whole thing termasuk 5 over 4 kamu kat sini. Okay, so that's going to be your final answer. Okay. So this is very basic question for separable variables, particular solution. Okay? Jelas? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Jelas, Miss. So next, are we going to use separable variable ataupun SIMP? SIMP tu integrating factor lah. Kat sini. IF ke separable? Simpi. SIMP. Okay, so kita akan guna SIMP sebab obviously kita tengok kat sini ada 1, 2, 3 term dekat sini. Okay, kalau kita nak jadikan dua term sekalipun, contoh kamu pindah ni ke sebelah sini, dia akan jadi minus xy over 1 plus x square. Dia tak jadi 2 juga, ini tak boleh di-consider sebagai 1. Okay, so apa yang kita akan buat ialah kita akan guna SIMP. So y prime dekat sini represent dy over dx lah. Okay, dy over dx, y prime ni semua benda yang sama. Kadang-kadang dia sebut sebagai gradient. Okay,
Semua benda yang sama sebenarnya. So we have dy over dx plus xy over 1 plus x square equals to square root 1 plus x square. So the first step of integrating factor is we have to make our equation, rearrange our equation into standard form. So yang ini dah dalam standard form ataupun tidak? Dalam bentuk standard form ataupun tak? Sudah, Miss. Sudah. Okay. Macam mana nak tahu dia dalam bentuk standard form ataupun tidak? Kamu jadikan dy over dx kamu ni single. Okay. So let's see lah dekat sini dia ada 1 plus x square. Dia letak kat sini. Okay. Maksudnya dia belum dalam standard form. So kita kena bagi dengan 1 plus x square for every term. Okay. So fokus dekat dy over dx sahaja. So kamu tulislah. Standard form kamu ialah dy over dx plus px. Okay. Dalam bracket ni ialah apa yang ada di bawah. Px, y. Y ialah apa yang ada di atas, itu yang kamu nak cari. Equals to qx. Okay, so the last equation dia akan jadi y in terms of x. Okay, kalau dia letak dx over dy, maksudnya kamu nak cari x in terms of y. Okay, kalau dia letak dr over dt, kamu nak cari r in terms of t. Okay. So make sure kamu tahu apa yang kamu nak cari and up with respect to apa in terms of apa. So ini semua dah dalam standard form. So kita keluarkanlah. Kita ada px kita sama dengan apa? Apa px kamu? X over 1 plus x power of 2. Yes, x over 1 plus x square. In fact, kalau dekat sini ada negatif, kena masukkan negatif sebab standard form kita positif. Okay, so macam mana nak pilih px kita? Kita padam je y kita ni, padam je yang y. So the rest ialah px kita. Okay, so qx kita apa yang di sebelah kanan tu lah. Make sure everything in terms of x sahaja sebab kita cari qx. Okay, kenapa? Betul lah. So here's your qx kita, square root 1 plus x square. Okay. So next step is to find our integrating factor. So integrating factor kita representkan sebagai Vx. The formula is exponent to the power of integrate of, banyak pula of dia. Exponent to the power of integrate Px dx. Okay? Sebab tu saya suruh tulis siap-siap apa Px kamu. Okay, tak adalah dekat sini baru nak cari, lepas tu kita tinggal satu term. Okay, tulis siap-siap apa pun kamu punya Px kamu. So here we know that our px is integrate x over 1 plus x square. How are we going to integrate this one here? This part. Macam mana nak integrate? Guna apa? Substitution. Yes. Okay, so kita akan guna substitution. Samalah konsep dia dekat sini, dia akan boleh jadi basic rule, by part, substitution, partial fraction. Okay, sama je. So apa kita dah belajar chapter 1, dia akan apply dekat sini. So untuk simply basically ada dua kali kamu kena integratekan. Sekali dekat untuk cari integrating factor, sekali lagi dekat last part untuk cari general solution kita. So here we know that your u will act as our the denominator, x square, so we have du equals to 2x dx. So dekat sini ada x dx. Kita jadikan x dx kita subject. So here is du over 2. Okay. So siapa yang tak tahu buat substitution lagi, so please do something. Okay. Tanya saya or tanya kawan kamu. Buatlah sesuatu sebelum terlambat. So here you should get the answer 1 over exponent 1 over 2 ln u. Betul? Betul. Okay. Boleh tak saya nak cancel terus eksponen dengan ln ni? Which is tiba-tiba jawapan dia ialah 1 over 2u. Betul ke? Tidak. Tidak. Okay, saya ada bagi tahu setiap soalan dalam video saya cakap jawapan dia tak boleh, kita tak boleh cancel dua ni sebab ada penghalang antara dia. In fact kalau ada negatif sekalipun tak boleh cancel eksponen dengan ln. Okay, sebab ada penghalang di antara dua benda ni.
So apa yang kita kena buat ialah kita kena naikkan dia. Okay, so kena naikkan dia dulu baru kita boleh cancel. So we will have exponent ln u 1/2. So barulah eksponen dengan ln tu kamu boleh jadikan dia satu, which is kita ada u 1/2, which is this one is square root 1 plus x square. Okay, so this is very important. Okay, tolong jangan bawa kamu punya integrating factor sebagai part ini sahaja. Okay, simplify. Kalau boleh tak nak eksponen tu, kecuali dalam soalan tu memang tak boleh nak simplify kan. Okay, memang ada eksponen. So kalau integrating factor kamu boleh simplifykan, kita simplifykan. Okay. So itu integrating factor. So the next two steps yang macam saya cakap, kita tak payah fikir apa-apa pun. Okay, the next two step kita tak perlu fikir apa-apa, kita basically ambil dan letak sahaja. Which is simply the next step ialah multiply. Okay, kita ambil dan letak je. So dekat sini kita ada d/dx. Salah, multiply. So multiply basically ambil ini, letak dekat sini, letak dekat sini, letak dekat sini. Okay, tulis sahaja. So kita ada square root 1 plus x square dy/dx plus square root 1 plus x square xy/1 plus x square is equals to square root 1 plus x square root 1 plus x square. Okay, faham Step multiply ni tak perlu fikir, kita just make sure ini kita punya integrating factor dah betul. Ambil ni, letak dekat sini, letak dekat sini, letak dekat sini. Okay, darab dekat each term dekat standard form kita. Okay, jelas ke dekat step multiply ni? Boleh ke? Jelas, Miss. Boleh, Miss. Jelas, Miss. Okay. So next step kita ialah product rule. Sama juga sebenarnya, tak perlu fikir apa-apa. Okay. Dekat sini ialah d/dx. So kita akan letak d/dx. Kalau dia d/dt, kita letaklah d/dt. Kalau dia d/w, kita letaklah d/w. Yang di dalam apa yang kita nak cari. Macam saya cakap tadi, dy/dx maksudnya kita nak cari y in terms of x. Okay, so apa yang kita ada dekat sini atas ialah dy. So kita nak cari y sebenarnya. Okay, apa yang kita nak cari, darab dengan integrating factor kamu. So penting untuk kamu make sure integrating factor kamu ni betul. Okay, kalau IF kamu ni salah, salah lah. Okay, the whole thing akan salah. Sampai ke bawah lah jawapan final pun obviously akan salah. So penting untuk kamu make sure yang ini betul. Okay, so apa kita nak cari, darab dengan IF kita. Which is square root 1 plus x square. Okay, yang di sebelah kanan sama juga, tak perlu fikir apa yang ada dekat sini, kita turunkan sahaja ke bawah. Tapi kalau nak lagi senang, simplifykanlah terus. Square root 1 plus x square darab square root 1 plus x square dapat apa? Y plus x square. 1 plus x square. Okay, 1 plus x square. Okay, itu step product rule. Okay, macam mana dapat? Sebenarnya macam saya ada cakap juga dalam video, sebenarnya nama pun product rule. Ingat kita punya differentiation product rule, VU prime plus UV prime. Ini U kita, ini V kita. Okay, which is kita end up dekat sini lah nanti. So di sini, the whole thing ni. Okay, dari itulah, tapi kita sekarang kita reverse daripada product rule kita. Macam mana step dia? Macam saya explain tadi lah. Okay, so now the last step ialah I, which is integrate both side. So just simply salin je dulu. Y square root 1 plus x square, bila kita letak integral kat depan, kat belakang mesti kena ada dx. Sebab kita tengah buat with respect to x. So integrate 1 plus x square dx. Dekat sini kita perlu integratekan ke? Susah-susah tak perlu, okay? Tak perlu, sebab integral dengan d/dx ni dia cancel out each other. Sebab ini ialah differentiation. Okay? Dia suruh differentiate, integrate differentiate tu. So kita tahu benda ni antiderivative kan, so tak perlu buat apa-apa. Kita just simply ambil je apa yang ada di dalam ni, y square root 1 plus x square. So apa yang kita kena buat, satu-satu benda yang kita kena buat ialah integratekan yang di kanan ni sahaja. Sama juga boleh jadi substitution by part, basic rules, partial fraction. Okay, so di integrate di kanan kita ada x plus x cube over 3 plus c. Okay, plus c kamu hanya untuk yang di kanan sahaja. Okay, tak payah letak plus c dekat sini.
Okay. So, biar saja, biar macam ni, dia suruh cari particular solution given x equals to 0, y equals to 1. So, kita substitute kan, when x equals to 0, y equals to 1, kita akan dapat 1 equals to 0, 0 plus c. So, kita dapat c is equals to 1. So, substitute balik dalam general solution kita akan dapat y 1 plus x square equals to x plus x cube over 3. C kita ialah 1. Boleh tinggal jawapan macam ni? Tidak. Tidak. So kena jadikan y sebagai subjek. Over square root 1 plus x square. So betul lah apa yang kita buat tadi. Kita ada dy over dx. Dy over dx which is kita nak cari y in terms of x. So betul tak kita ada y in terms of x dekat sini. Okay. So that is how we do integrating factor. Okay, kita solve differential equation by using integrating factor. So kalau kamu follow step simply ni tak ada masalah lah. Okay, dua ni nampak je macam susah, tak susah pun. Macam saya cakap, ambil dan letak sahaja. Okay, untuk subjective question sangat-sangat kena, ini penting kena nampak je macam tak ada gunanya. Tapi ini kena ada. Okay, ini markah kat sini. Boleh kawan-kawan? Boleh Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, so kalau boleh kita teruskan. Ini soalan saya sudah buat tadi. Satu lagi soalan di sini. Okay, saya nak kamu fikir dulu. Cuba conteng-conteng dulu. Ni apa hilang pula ni? X plus y square. Okay, saya nak kamu conteng-conteng dulu untuk cari sama ada kita nak guna separable ke, nak guna simpi ke. Apa sebagai subjek, apa in terms of apa. Okay, just scribble je dekat mana-mana equation ni. Soalan saya ialah kita nak buat y in terms of x ataupun x in terms of y. Jawapan akhir dia. Tak ada orang. Y in terms of, salah tak apa, jangan risau, saya tak marah pun. Jawapan akhir kamu akan jadi y in terms of x ataupun x in terms of y. Y in terms of x. Okay. Betul, kalau kita tengok sekali imbas, and saya cakap tadi sebab dekat sini ada dy over dx. So kena cari yang di atas in terms of yang di bawah. Okay, y in terms of x. Tetapi dekat sini, okay, kamu nampak pula dia ada dua term sahaja. Okay, so obviously mesti kamu ingat kita akan guna separable, betul tak? Kan, kita akan guna separable. Okay, contoh sekarang kita dah decide kita nak buat y in terms of x, kita nak guna separable. So the first step that we have to do is we have to separate x and y. Okay, variable x and y. So kita cubalah. Macam saya cakap, yang denominator ni atas dulu. Apa pun lah yang kita buat, denominator kita ni atas dulu. Dx. Okay. Dah separate ke? Belum. Belum lagi. Okay. Belum. Ada problem dekat sini. Kita ada x dekat sini. Okay, kita ada x. Which is x kita ni kita kena bawa sebelah. Boleh ke kita nak bagi dekat sini? Bagi x. Boleh ke? Tidak. 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 Macam-macam. Jangan jawab ya. Tak boleh. So dekat sini akan jadi x dy plus y square dy. Kalau kita expand, betul? X dy Betul. plus y square dy. Ini tak ada masalah dekat sini. Okay, tak ada masalah. X dy ni jadi masalah. Maybe kita boleh bahagi tapi sekarang tak boleh bagi. So dy kita kena jadi satu. So sama juga. Apa yang kita boleh buat ialah kita factorizekan dia. Dia akan jadi balik kepada sini. Sekarang macam mana nak buat ni? Dah tahu nak buat macam mana. Boleh ke saya nak separate 1 over x plus 1 over y square? Jangan macam-macam, tak boleh. Tak boleh, okay? So, Separate both side. integrate both side. Tak boleh integrate both side lagi.
kalau ini kita naik kat sini, dx, sama juga belum lagi kita separatekan. Ada y square kat sini. Okay, problem kita sekarang ialah dalam satu term ni ada x dengan y. Okay, and problem kita pula, kita tak boleh pecahkan. Kita tak boleh pecahkan 1 over x plus 1 over y square. Tapi boleh tak kalau saya ada x plus y square over 1? Boleh pecahkan? Dia akan jadi x plus y square lah, kan? Betul tak? Dia dah jadi 2 term dekat situ. Betul. So, Betul. kita cuba buat yang tu, which is kita terbalikkan both of this term. Dx over dy equals to x plus y square over 1 lah. Okay, tak adalah. Okay. So sekarang nampak lagi senang kan? Betul tak? Ya. Ke nampak lagi susah? Nampak lagi senang. So kamu rasa sekarang saya tanya balik soalan yang pertama tadi, kita nak buat y in terms of x ataupun x in terms of y? X in X terms in of terms of Y. Y. X in terms of y. Okay? Kita nak guna separable ataupun kita nak guna simpi? Simpi. Simpi sekarang. Okay? So sebab kalau kamu letak separable, kita akan balik lagi kepada masalah yang sama. Memang benda ni boleh di-consider sebagai satu term, boleh. Tapi samalah kita akan balik kepada masalah yang sama. So kita akan considerkan sebagai 3 term dekat sini. Okay? So the first step is make it in standard form. Okay, so kalau standard form kita, dia akan jadi lebih kurang dx over dy. Ya, kamu nak cari x in terms of y. P apa dekat sini dalam ni? Px ke py? PY. Py. Okay, x ialah subjek kamu nanti, dekat luar ialah qy. Okay, so ini tak ada masalah, dx over dy. So kat sini kita ada pyx. Ini kita pindah sebelah. Okay, sebab x wajib kena ada. X wajib kena ada. Py kamu boleh jadi constant juga. Okay, which is constant dekat sini satu lah. So apa yang kita akan buat ialah kita akan letak sebagai dx over dy minus x equals to y squared. Okay, jangan tanya kenapa saya tak pindah y square sedangkan kat sini ialah py. Sebab di sebelah kanan dia kena y sahaja. Okay, di sebelah kiri dia boleh jadi x kat sini. Okay, dia boleh in terms of x. So here's your py ialah apa? Kalau kita padam x, tinggal py sahaja. Kalau kita padam x, apa py kamu? Negative 1. Negative 1. Negative 1. So py kita ialah y squared. Okay. So dah ada yang ini, sepatutnya tak ada masalah lah untuk teruskan semuanya. Selalunya yang first masalah kita ialah soalan tu kita tak tahu nak tukar dalam standard form. Ataupun kadang-kadang kita tersalah guna separable dengan integrating factor. Okay, so apa nak buat seterusnya? Oh, I. So integrating factor kita sekarang ingat kamu nak buat in terms of y. So everything kena with respect to y lah. Exponent integrate py dy equals to exponent integrate negative 1 dy exponent negative x ke negative y? Negative Y. Negative y. Okay, dekat sini kadang-kadang careless mistake kita. Kita semua benda kita integrate dia akan jadi x. Okay, kadang-kadang kita kena tengok, make sure kita integrate with respect to apa. So itu sajalah, tak ada launch, so tak perlu nak simplifykan pun. So IF kamu memang like literally E negative y. So multiply, tak perlu fikir. Ambil je ni, letak di sini, letak di sini, letak di sini. So we have E negative y dy over dx tak nampak, minus E negative y times x equals to y square E negative y. Okay, biar jadi macam tu, tak payah simplifykan pun. Product rule, D over apa? D over D. Sorry, sini ialah dx over dy nya. Dx over dy. So dekat sini akan jadi D over dy. dy. Okay. Fokus kat sini, fokus dekat apa yang standard form kamu, dx over dy. So kat sini ialah D over dy. Kita nak cari x, so dekat dalam ialah x. Okay, bukan y Tadi kita y sebab dia dy dekat atas. Sekarang dx kat atas, so sekarang kita nak cari x.
So multiply by the integrating factor, so E negative Y equals to yang di kanan bawa je turun. Y square E negative Y. Jelas ke setakat ni? Jelas, Miss. Jelas. Dah 3:45 rupanya. Baru je bincang 3 soalan. Okay, so kita integrate both side. X E negative Y dy equals to integrate Y square E negative Y dy. Yang kiri tak ada masalah, turunkan je. Kanan, macam mana nak integrate ni? By part. By part, By correct. Okay, betul. So kita cuba dulu kan by part. Kita punya by part. So, macam mana nak buat ni? Yang ni, U kita obviously Y square. dV kita is exponent negative Y. Du kita 2Y dy. V kita sama dengan apa? Negative exponent to the power of negative Y. Betul. Okay. Salin balik. Jangan lupa bahagi dengan differentiate the power. Okay. Macam saya cakap selalu sangat tertinggal. So jangan jadi selalu. Jadi kadang-kadang. Kadang-kadang pun tak boleh juga. Ingat kena bahagi dengan something. So negative E negative Y. So substitute kita punya dalam formula by part kita UV. So that's gonna be Y square E negative Y minus integrate V times du. So V kita ada negatif. So dekat sini boleh letak positif lah. Okay, saya harap kamu boleh nampak lah. Saya terus dia buat So tu ialah constant kita Y E negative Y dy. Betul? Betul ataupun tidak? Betul, Miss. Betul. Macam tak confident jawab betul. Satu lagi integration dekat sini. Boleh ke guna basic rules? Tidak. Tidak. So kita nak integrate guna apa? Substitution. Substitution macam tak boleh. Sebab kalau U sama dengan negatif Y, du sama dengan negatif 1. Y ni tak ada kawan. By part. So lagi sekali maksudnya kat sini kita kena guna 2 by part lah. So yang ini kita akan integrate by part lagi sekali. Which is U kita sama dengan Y, integrate dV sama dengan E negatif Y, du sama dengan dy, V sama dengan negatif E negatif Y. Saya harap kamu nampak lah saya tulis kecil-kecil tu. Tak tahu juga kenapa saya tulis kecil-kecil. So kita ada X, E negatif Y, yang di kiri jangan usik. Yang ini dah memang jawapan dia, jangan usik. Plus 2, big bracket. U times V. That means we have negative Y, E negative Y, V du. Minus, supposedly minus, tapi kat sini ada negatif, kita letak teruslah positif. Integrate E negative Y dy. Okay, nampak panjang? Kita susun balik. X E negative Y square E negative Y minus 2YE negative Y plus 2 integrate E negative Y dapat apa tadi? Negative E. Negative E negative Y. So kita tukar teruslah minus. Plus C yang di sebelah kanan sahaja. Yes, kita biasa buat Y in terms of X. X tu yang kita letak plus C. Tapi tak, letak plus C yang di sebelah kanan. So jangan letak plus C dekat sini pula. Okay. C mesti yang di sebelah kanan sebab dia kena yang dalam in terms tu. So kalau kamu nampak dekat sini, apa yang kita boleh cancelkan? Exponent to the power of negative Y. Ya, exponent to the power of negative Y. Sebenarnya tak boleh cancel lagi. Okay. Tak boleh cancel lagi sebab kat sini kita ada C. So instead kita akan tukarlah nanti C, E, Y dekat sini. Okay. Tak boleh cancel lagi. Kita punya soalan ada bagi particular solution. X equals to negative 1, Y equals to 0.
at x equals to -1, y equals to 0. Sini akan jadi -1, e power 0 akan jadi 1. Equals to y0 sini akan jadi kosong. Y0 sini akan jadi kosong. Okay. So kosong tambah kosong. E to the power of 0 akan jadi 1. So dekat sini akan jadi 2 tambah C. Okay, C kita sama dengan 1. 1. Okay, C kita sama dengan 1. Now baru kita substitute balik dalam general solution kita. Kita ada x e negative y equals to negative y square. Betul ke negative y square? Betul kan? Ya betul lah. Negative y square e negative y minus 2y e negative y minus 2e minus y plus 1. Okay. So bila kita jadikan x sebagai subjek, barulah kita boleh bahagi everything dengan e negative y. Termasuklah yang satu tadi. Okay, so your final answer should be, sekejap, betul ke sini negatif Apa jawapan saya positif Betul tak negatif? Cuba kamu tengok ada yang salah tak? Betul ke? Ada siapa-siapa boleh spot the mistakes? Sekejap bagi saya 1 minit. Miss, untuk yang by part yang first answer untuk by part yang first itu bukan sepatutnya negative y square e negative y plus 2 integrate negative y e power of negative y kah? Betul, tapi sini ialah minus kan? So kat sini ada negatif, dia akan jadi positif lah sini. Betul? Oh ya, betul. Sorry Miss. Rasa okay, tak apa. Good. Sama juga untuk yang ini. Sama juga untuk yang bawah. Sekejap, saya tak tahu kenapa jawapan saya positif dekat sini. Ni saya tak ingat jawapan saya ni, soalan saya ni daripada mana. Aish. Bagi saya 2 minit. Saya cari. Okay. Negatif y. Oh betul lah. Okay, betul-betul negatif. Saya yang salah kat sini. Okay. So kita akan ada x negatif y square minus 2y minus 2 plus e negatif y naik atas jadi apa? EY. EY je lah. So plus e y dekat sini. So that's gonna be your final answer. Okay? Betul tak kita nak cari x in terms of y? Betul lah. X semua in terms of y. Okay? So balik kepada soalan asal tadi. Just because dia dy over dx tak semestinya kita kena cari y in terms of x. First thing yang kamu kena buat ialah kita kena rearrange soalan tu. Okay, kena rearrange soalan tu juga. Baru kita decide sama ada kita nak guna separable ataupun simpi. Okay, jelas ke kat sini?
Jelas, Miss. Jelas. Okay, kita ada 7 minutes more. Kita quickly go through these questions here. Okay. So we have the question gradient of a curve. Gradient ialah dy over dx. Dy over dx tu diconsider sebagai gradient juga. Okay, the gradient of a curve at point xy satisfies the differential equation given to us already. Okay, the curve passes through the point 6, 0 and -4, 30. Okay, biasanya dia bagi satu point sahaja. Okay, maksudnya dia bagi satu x equals to apa, y equals to apa. Kita substitute, kita dapat terus C kita. Okay, the problem now ialah kita ada constant dekat sini, kita ada K. So, apa yang kita boleh buat ialah dia bagilah 2 point. So, we have to find K and also C. Okay, so kita mula daripada sini. Kita ada x plus 3 square dy over dx equals to k minus x plus 3 square. Okay. Simple ke separable? Separable. Separable. Betul kamu sebut separable. Separable. Okay. Kenapa saya cakap separable? Sebab kita nak jadikan dy over dx kita single. Okay. So apa yang kita boleh buat ialah kita pindahkan x plus 3 square ke sebelah. So dy over dx equals to the whole thing kat sini akan jadi satu term. Okay. Ingat k ni ialah constant. Dia simply a constant. So dia akan jadi satu term dekat sini. Okay. In fact kalau kamu ada K macam soalan exit ticket tadi, mana dia? Saya dah padam. Macam soalan exit ticket ni, kamu nak biar 9 dekat sini boleh ataupun kamu nak letak 1/9 dekat sini pun boleh. Okay, it doesn't matter which one is easier for you. Okay, so biasanya kita akan biarkan dia di sini, di dx tu. Okay, kita tak bawa dia pergi sebelah, kita tak biarkan dia dekat dy sebab yang dy kita tu kita nak simple. Okay, very easy punya integration dekat situ. So biasanya constant kita akan letak je di sebelah kanan. So here constant kita ialah k minus k. So the whole thing ni akan diconsider sebagai satu expression. So kita akan ada k minus x plus 3 square divided by x plus 3 square. So now the whole thing akan jadi satu expression, ini akan jadi satu expression. That means kita ada dua expression dekat sini, kita boleh guna separable variables. Okay? Boleh faham? Boleh ke? Boleh. Walaupun first question kita nampak macam ada 3 benda dekat sini. Okay, so first mesti kena susun dulu. Okay, so now kita separable variable mesti kena separate lah your x and your y. So the only thing that we have for y is dy sahaja, dx kita pindah sebelah. Okay, so now we can integrate both side. Integrate dy jadi apa? Y. Jangan salah, jangan tak tahu pula. So here, k minus x plus 3 square over x plus 3 square. Apa yang kita boleh buat dengan expression di sebelah kanan ni? Pecahkan. Betul, pecahkan. Sebelum kamu fikir nak guna basic rule ke by part ke apa-apa yang menyusahkan kamu, kita buat yang paling simple, basic mathematics dulu. Okay, pecahkan dia. X plus 3 square minus x plus 3 square, x plus 3 square. Jadi sebenarnya kita nak integratekan 1 dx. Okay, so we will have y equals to, bracket lah kat sini, k over x plus 3 square. Okay, k is a constant. So naikkan x plus 3 square dekat atas, dia akan jadi -2. So constant dekat luar. So basically integrate x plus 3 square akan jadi apa? Power berapa? -1. -1. Power rule lah. -1, -1.
So here you should get negative k over x plus 3. Integrate 1 simply dapat x salah plus c. Okay? So that is your general solution. But the problem now is we have two constants, okay, k dengan c. That's why the question gave us 2 points dekat sini. So apa yang kita kena buat? Simultaneous equation lah. At 6, 0 and at negative 430. Kena substitute kan. So at 6, 0, substitute kan. At negative 4, 30, substitute kan. Okay, which is kamu akan dapat in terms of C, in terms of K. Kita buat simultaneous, kita dapat C dengan K. Barulah kita masukkan balik dekat sini. Boleh ke? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Yang ni saya nak kamu buat sendiri saya nak cerita sikit kejap. Which is kat sini kamu supposedly akan dapat C sama dengan berapa hilang dah jawapan saya. 8. C equals to 8, K is equals to 18. Okay, so after you do your simultaneous equation dekat sini, you're supposedly to get the answer C equals to 8, K equals to 18. Okay, so let's proceed first. Y equals to negative 18 over x plus 3 minus x plus 8. Okay, so that is our particular solution. But bila kita buat soalan subjektif, we have to follow the question. Question said, show that the equation of the curve is this one here. Okay, sebenarnya kita punya soalan tadi dah y in terms of x, tapi dia nak dalam bentuk macam ni. So apa yang kita boleh buat dekat sini ialah, apa yang kita boleh buat? Untuk jadikan yang dia show tadi. Samakan denominator. Yes, samakan denominator. So we will have y equals to negative 18 minus x plus 3 plus 8, x plus 3, everything divided by x plus 3. Saya ingat pula. Okay, so dekat atas kita solve kan, kita akan dapat negative 18 minus x square minus 3x plus 8x plus 24 over x plus 3. Okay, semua orang masih dengan saya? Masih, Miss. Masih, bagus. Negative 18 plus 24, we will get 6. Minus 3x plus 8, we'll get 5x. And then we have minus x squared over x plus 3. Okay, the problem now is kalau kita substitute kan, kita masukkan dalam calculator, kita tekan calculator kita, equation, mode 5 equation, nombor 3. A kita ialah negatif 1 dekat situ, B kita ialah 5, C kita ialah 6. Kita akan dapat jawapan x minus 6, x plus 1. Betul tak? Betul, Miss. Okay, so where is the problem now? Sebab soalan tu tunjuk kat kita dapat 6 minus x. Sign of negative. Yes, okay. Bila kamu masuk dalam calculator, kamu masukkan negative x, negative A kamu sebagai negative 1, dia akan tukar equation tu menjadi positif. So ini sebenarnya untuk x square minus 5x minus 6 sebenarnya. Okay, sebab tu saya cakap kalau ada quadratic, kamu kena simplifykan, buangkan negatif dekat soalan. Okay, so untuk dalam case kita dekat sini, apa yang kita boleh buat ialah soalan kita sebenarnya ada negatif dekat sini. Okay, so what are we going to do is we are going to put negative at our factor here. Okay, negatif darab multiply tak darab ni salah satu sahaja. So looking at the question here, dia nak 6 minus x. So we are going to multiply negative with this one here. So your final answer should be 6 minus x, x plus 1 over x plus 3 as mentioned in the question. Boleh faham ke? Boleh, Miss. Boleh, Miss. So itu sahaja untuk integrating factor dan separable variables. Okay. So now it's only on you lah untuk buat soalan tutorial. Sekejap lagi saya akan post. Saya dah post dah.
Tak ingat dah. Ya, saya dah post dah drill chapter 2. So siapa rasa macam susah untuk faham, boleh cuba buat soalan praktis tu. Okay, so hari Jumaat kena hantar apa? Tutorial. Tutorial. Okay, tutorial ada 10 Tutorial soalan je. chapter 1. Yes, chapter 1. Okay, tutorial chapter 1 ada 10 soalan tu je. And boleh try buat before our class on Thursday, before kita masuk application. Kalau kamu tengok soalan application tu 40 minutes sebab saya tak nak pecahkan video tu. Tapi ada 4 application lah dekat situ. Kamu boleh lah tengok sikit-sikit. Okay, tak perlu tengok one go pun. Okay, so before hari Khamis, cuba ambil free time. In fact, malam ni sebenarnya masa untuk matematik. So boleh tengok dulu video tu ataupun buat soalan tutorial daripada 1 to 10 ni. Boleh? Okay ke semua orang? Okay, Miss. Okay, Okay. Okay, Miss. Ada soalan? Tak ada lah tu. Miss. Tak ada, Miss. Okay. So kalau tak ada soalan, itu sahaja for today. I'll see you guys on Thursday. Okay? Bye-bye. Thank you. Take care everyone. Thank you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. 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 Miss. Mhm.